masih lagi dalam akhlak berani, ya. Setelah diangkat menjadi Nabi, baginda sering mengangkat senjata mempertahankan agama. Keberanian baginda dalam perang tidak diragukan lagi. Baginda terbabit langsung di medan tempur bersama sahabat-sahabatnya, sedangkan jika mahu baginda boleh sahaja. Baginda tidak turut berperang kerana kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dan dengan alasan bahawa baginda adalah Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. Bismillah. Salatul ladzina. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Muka surat kita berapa? 91. Tengok yang di tepi kan? Bukan yang kat bawah. Okey. Setelah dia angkat jadi Nabi. Okey. Okey, baik, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi dalam akhlak berani, ya. Setelah diangkat menjadi Nabi, baginda sering mengangkat senjata mempertahankan agama. Keberanian baginda dalam perang tidak diragukan lagi. Baginda terbabit langsung di medan tempur bersama sahabat-sahabatnya, sedangkan jika mahu baginda boleh sahaja. Baginda tidak turut berperang kerana kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi dan dengan alasan bahawa baginda adalah Nabi. Ya. Dalam perang Badar, dibina satu khemah khas di tempat tinggi, ya, untuk baginda koman dari atas. Tapi tak sampai setengah hari, baginda sendiri turun dari khemah tersebut dan berada di depan-depan sekali medan. Dan sejak hari itu tak pernah lagi baginda berada selain daripada posisi di depan medan. Maknanya baginda berada di barisan hadapan. Dia adalah panglima. Sudah cukup jika baginda berada di barisan paling belakang, mengawasi dan memberi arahan. Tidak akan ada sahabat yang mencela atau memprotesnya. Mereka akan menerima sikap Nabi Muhammad SAW tersebut kerana mereka sangat mencintai baginda dan rela berkorban untuk baginda. Namun tidak terdetik sedikit pun niat seperti itu di hati baginda. Dalam perang Badar, ketika dua kekuatan tentera sudah saling mendekat, Nabi Muhammad SAW dengan tegas memerintahkan pasukannya supaya tidak mundur dari medan perang sebelum ada arahan daripadanya. Di samping itu, strategi untuk menghadapi musuh juga sering baginda nyatakan kepada pasukan, jika musuh mengepungmu, maka pasukan pemanah melepaskan anak panahnya ke arah mereka. Jadi pada masa itu sudah ada sistem, ya. Sebab itulah Jabal Rumah tu, Jabal Rumah ataupun asalnya Jabal Ainain, yang berada di Uhud tadi tu, Nabi SAW letak 50 orang pemanah. Cukup 50 orang pemanah tu sebab mereka ni melihat dari atas, ya. Dan Jabal Ainain itu pula, dia memang di belakangnya tu adalah sungai ataupun wadi, yang mana musuh tak akan cuba untuk menyeberang sungai tadi. Tapi kalau musuh menyeberang sungai itu, tak selamatlah Madinah. Itu strategi yang Nabi dah atur kedudukan di Uhud ni tadi. Saya cuba beberapa kali tawaf lah. Tawaf tu maksudnya mengelilingi. Tawaf ni kan, bukan tawaf ibadah tu. Uhud ini, Jabal Uhud ni nak bagi faham apa sebenarnya strategi Rasulullah SAW, ya. Dan di depan di medan Uhud itu sendiri ada satu sekolah, kan. Ada satu sekolah dan inisiatif daripada pihak sekolah tersebut. Jadi dinding, tembok, pagar dia tu, dia buat peta berkenaan dengan perang Uhud. Itu pun tak tepat juga sebenarnya.
Bila tengok dalam kitab-kitab ada lagi perbezaan. Sebab benda tu benda yang, ialah kitab dikarang sekarang kan. Benda tu dah hancur lama dah. Sebabnya Jabal Ainain dengan Jabal Uhud itu memang dia satu banjaran. Dia banjaran tu kalau boleh bayang macam tongkat. Dia panjang tu sampai kat ulu tu dia bulat sikit tu. Jadi hujung ulu tongkat tu lah Jabal Ainain. Jadi Nabi letak dekat situ 50 pemanah. Dari arah yang tinggi. Tengok di bawah ini tentera kita terkepung, panah. Sebab itulah tentera Quraisy tak dapat masuk ke dalam medan Uhud tadi untuk hari pertama peperangan. Tapi hari kedua lain pula ceritanya. Dia dua hari, dua kali serangan. Dua kali serangan tak boleh masuk. Hari ketiga tu senyap. Bila senyap, tiba-tiba Nabi SAW pun dah tengok dah senyap, dah hampir satu hari suntuk ni. Maka hari keempat ataupun penghujung hari ketiga, bukan hari keempat, Nabi pun keluar nak buat tinjauan. Nabi dah pesan jangan turun melainkan aku yang kata turun. Kan? Ni silap sebenarnya. Silap di Uhud ni bukan soal mengutip harta. Ya, tak mungkin, tak betul mengutip harta tu. Sebab apa tak betul? Sebab apa tak betul? Kena faham dulu macam mana harta rampasan perang tu boleh dapat dekat satu individu. Kena faham yang tu dulu. Hukum ni dekat situ. Apa-apa pun jangan lari pada hukum. Minta maaf. Kita ni sebenarnya selalu berbahas, kita lari pada hukum. Tak peduli. Soal macam contoh. Ada di satu masjid tak jauh dari masjid ni juga. Saya kata tak boleh sebut kafir harbi. Sebab kita ni bukan ulil amri, pemimpin negara tu. Jadi pemimpin negara tu, maknanya ketua tu yang isytihar, yang ini harbi dan sebagainya. Jadi harbi ni pula, bila dah pecah perang tu baru jadi harbi. Kalau tidak, dia kekal zimmi. Ada seorang ni, hamba Allah dalam kuliah maghrib ni, dia angkat tangan. Boleh, dia kata. Sebab apa boleh? Sebab sekarang ini kita berperang bukan dalam senjata saja. Sudah. Kita berperang dalam bentuk fikrah. Jadi jangan mindah. Jadi ialah dia harbi lah, harbi fikrah. Tak boleh sebut gitu istilah tu. Kenapa tak boleh kata dia? Hukum dah kata dah kan. Bahawasanya kafir harbi itu ialah ketika mana dia mengangkat senjata dan buat kacau, menyerangi dan sebagainya negara. Di situlah barulah bila kalau konteks Nabi dalam masa itu, Nabi yang isytihar dalam perang Badar, perang. Di depan dia tu semua tu kafir harbi lah. Masa tu. Tapi apabila mereka berhenti mengangkat senjata, dah menjadi tawanan perang dan sebagainya, haram disentuh, diusik. Tak boleh, Nabi tak benar dah. Makna setakat tu kan. Ada dia kena faham hukum tu. Dia tak. Mana kata sekarang ni nak lawan hukum ke? Hukum setakat tu. Jadi kita pula ghazwatul fikri. Memang ada istilah dalam istilah ni lah. Istilah moden ini, perang pemikiran, ghazwatul fikri memang ada. Tapi adakah sama ghazwatul fikri dengan ghazwatul bil silahah ni tadi? Tak sama ke mana pun. Jadi kalau gitu, kita ni istilah kita tu mengambil lah. Masa tengah berdebat tu, mu harbi, pasal mu lawan aku. Gitu. Lepas tu dah habis berdebat tu, dah berdamai bersalam balik, mu jadi zimmi balik. Gitu. Berat lah tu. Ya tak? Tak boleh. Hukum ni tak boleh jadi gitu. Hukum kena kekal hukum. Boleh faham tak ni? Okay, so sekarang ni mari kita balas balik pasal Uhud ni. Orang kata sahabat-sahabat turun sebab nak berebut harta perang. Harta pasal perang kan? Okay, baik. Macam mana harta tu boleh jadi harta kita? Kalau kita tentera pejuang, harta rampasan perang tu boleh sampai kat kita macam mana cara dia? Pertama sekali, jika kita berperang lawan satu sama satu, kita bertetap dengan dia, ya, dan alhamdulillah kita boleh tetap dia, contohnya, maka segala yang ada yang di tubuh kawan tu adalah hak kita. Itu yang pertama. Ya, satu lawan satu. Itu yang pertama. Nanti dulu satu-satu. Yang kedua, dan ini yang ramai-ramai dapat ni, kita panah, kita lancar lembing, kita macam-macam lagi kan. Maka selepas tamat perang,
maka dikumpulkanlah harta ni tadi. Kalau pedang, kumpul set-set pedang. Perisai-perisai. Ada juga barang kemas boleh jadi. Barang kemas dan sebagainya. Kumpul selonggok ni. Lepas tu selonggok ni pecah 5 pula. Pecah 5. Sebab apa pecah 5? 1/5 khas untuk Rasulullah SAW sahaja. Ya. Jadi katalah ada 1000 bilah pedang. 1000 bilah pedang. Maknanya kalau pecah 5 jadi 200 bilah pedang. 200 ni khas untuk Rasulullah je. 2 longgok lagi ya untuk Baitul Mal. Dia kena bawa balik ke Baitul Mal. Makna 400 bilah. Ya. Yang balance 200 ni, ini dibahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat. Ataupun bahagikan kepada prajurit-prajurit. Prajurit itu semua sahabat lah. Kalau kita guna istilah sahabat situ, nanti orang faham sahabat-sahabat, kawan-kawan lah. Sahabat Rasulullah. Jadi, saya patah 3 pedang. Macam contoh Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Dia patah 9 batang pedang. 9 bilah pedang. Kan? Saya 9 bilah Rasulullah patah. Ambil kepada kamu 9. Kan? Jadi oleh kerana kamu ni pula sebagainya, ambillah tambah lagi 2 bilah lagi ke sebagainya. Begitulah harta-harta lain pun. Itu yang kedua. Dan ini yang paling banyak. So, yang ketiga, ada yang ketiga. Jika sekiranya ditemui makanan. Makanan siapa temu dia hak dia. Dia makanan dia tak ada nak longgok-longgok. Tak ada. Kalau temu ambil lah. Macam contoh dalam perang Khaybar, seorang sahabat ni dalam kumpul-kumpul tu dia jumpa setempayan minyak sapi beku. Gitu kan. Jadi dia pun pikul. Dia pikul. Ada sahabat mari, dia kata kena pergi kumpul ni. Sahabat seorang lagi ni kan. Prajurit seorang lagi ni. Dia rebut tarik juga. Nak kau kumpul? Tak apa aku, kata dia. Lalu nampak ke Rasulullah. Rasulullah kata, pelik sungguh kamu ni. Kan itu barang makanan. Biar dia pergi ke dia lah, rezeki dia. Pasal barang makanan. Kan? Jadi dapatlah ke dia setempayan minyak sapi tu. Ya? Dan itu memang sumber minyak lah. Kita bila sebut minyak sapi tu tak berapa nak rau Kelantan panggil. Sebab apa? Sebab kita dah biasa dengan minyak kelapa sawit. Tapi zaman tu mana ada minyak kelapa sawit? Minyak sapi itulah untuk segala-galanya. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah 3 cara perolehan harta rampasan perang dalam perang. Jadi yang 50 orang tentera pemanah turun dari Bukit Uhud ni, adakah dia nak rebut harta rampasan perang? Dengan 3 cara dapat dia tadi, adakah nak rebut? Tak ada. Dia bukan soal nak rebut harta langsung dalam isu tu. Isunya terlalai daripada arahan Rasulullah SAW. Itu saja isunya. Kerana ingat perang dah selesai. Sebab pada masa tu seorang pun tak nampak orang Quraisy dah. Melainkan mayat-mayat yang bergelimpangan dekat medan itu. Dan sememangnya mayat ini hendaklah dikebumikan segera. Itu yang Rasulullah keluar raun dulu. Bila dah raun, dah tengok tu, tengok-tengok, dah tak ada orang dah. Maka Rasulullah pun mengajak beberapa sahabat untuk kumpul. Khasnya mayat ni tadi nak dikebumikan. Ketak bumi jadi busuk, jadi penyakit. Islam ni dia pandang sampai tahap tu, orang buat kan. Dan pada masa ni lah yang atas ni dah tamat turun. Jadi Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu pada masa tu dah mengingatkan bahawasanya jangan, belum ada arahan apa-apa lagi, jangan. Tinggal 45 orang. Jadi 45 orang kebetulan Khalid dari belakang, Khalid bin Walid. Khalid tengok kosong, dia ambush pada masa itu, dan ternyata apa yang Rasulullah pesan itu menjadi kemalangan besar bagi umat Islam. Itulah sebenarnya. Ya. Jadi berhentilah. Ya. Duk kata kerana harta lah maka mengelabui mata dan sebagainya begitu. Nak lagi mutawif kita ni bila sampai di medan Uhud tu bawa hela sebesar-besar hela. Kan? Mulalah dia pun berceramah. Yang mati syahid tu hidup tau. 70 orang tu dalam sebelah tu saja. Tergamuk engkau orang ni, kutuk dia orang, menghina dia orang daripada cerita tak betul kan. Tolong perbetulkan. Itu dia punya punca sebenarnya. Tak ada punca lain. Saya mengikuti perbahasan pasal ni bukan di level-level bawah lah. Di level ilmuwan sejarah di Madinah sendiri. Satu ketika ada, saya tak nak sebutlah nama individu tu, ada orang Malaysia pun ada juga. Jadi semuanya berbincang, menyebut dan sebagainya. Akhirnya kesimpulan, berhenti cerita pasal turun dari Bukit Uhud sebab nak kumpul harta. Tak timbul saat itu. Ya. Kalau kumpul pun, kumpul bukan untuk dia. Kumpul untuk
bagi-bagi tadi. Seperti mana konsep yang pembahagian harta rampasan perang tu. Biar faham betul-betul lah hal ini. Kan? Banyak fitnah dalam sirah ni. Okay. Ya? Ya, dengan cara ni macam saya menulis banyak dah. Saya menulis banyak dah dan saya juga berkuliah di mana-mana pun saya sebutlah macam ni, ya. Berkenaan gini. Dan masalahnya kalaulah orang-orang yang tidak faham dalam hal ni bawa cerita ni naik ke TV ke mana, susahlah. Mana kita sekarang ni benda macam sebarang sejarah ni kita kena bagi faham dan bagi sebar, bagi cerita begitu. Ya? Kena selalu perjelaskan. Dan saya dah selalu sebut pada TV pun. Tapi masalahnya saya keluar hari ni, esok lusa orang lain keluar pun. Saya pernah sebut benda ni dulu. Dalam satu forum, tak ingat dah, forum bukan Perdana Ehwal Islam. Ehwal Islam saya tak pernah ditanya tentang sirah ni. Saya pernah sebut dalam rancangan-rancangan tertentu lah. Kalau masa saya di Radio IKIM dulu, selalulah saya sebut benda ni. Kan? Jadi soalnya sekarang ni, kefahaman ustaz-ustaz kita ni, yang berceramah ni, ustazah sekalipun, tolong faham betul-betul. Dan sebar betul-betul. Ustaz yang dengar? Kata, saya dah rasa dah lama dah ni. Sejak di Radio IKIM lagi ni, saya dah sebut benda ni. Ya? Gitu. Tolong tarik baliklah cerita-cerita lama. Sama juga cerita Sayyidina Umar bunuh anak dan sebagainya. Itu tak betul lah ke tu. Kan? Tapi ada orang cerita tak betul tu yang sedap digoreng ni. Gitu. Goreng ni kan, dia goreng ni macam-macam cara. Kan? Ada orang bubuh bawang Holland, ada orang bubuh cili kering. Kan? Jadi jenis yang pandai mencili mengapakan itu menyebabkan orang pun menangis lah kan. Walau cerita palsu kan. Kan? Kalau saya normal bangkit tanya balik, bila aku bunuh anak? Kan tak nanya kan. Itu dia. Baik. Baik, kemudian baginda akan memeriksa barisan hadapan pasukan. Selepas itu baginda masuk ke khemah sebentar dan berdoa, ya Allah, kalau hari ini pasukan ini hancur, maka engkau tidak akan disembah lagi. Ini adalah detik-detik sebelum perang Badar yang Nabi berdoa tadi. Kan Nabi kan di atas bahunya itu selalu ada kain yang kita panggil kain ridak tadi tu. Ya? Jadi kain ridak yang ada atas bahu Nabi itu sampai jatuh. Sebab bergegarnya tubuh badan Nabi ketika berdoa tadi, menandakan doanya bersungguh-sungguh. Doa yang penuh pengharapan. Sehingga Abu Bakar ambil kain tadi. Dan letak balik atas bahu Nabi dan tepuk bahu Nabi menyebut, ya Rasulullah, ya, cukup dah tu, makbul doamu ya Rasulullah. Kan? Ini dalam perang Badar ni. Ya? Pasal first time berperang, senjata pula hanya batang kayu dan pelepah-pelepah tamar sahaja. Masa tu memang pengharapan penuh Rasulullah SAW. Saya suka menceritakan pasal detik Nabi berdoa dalam sebelum perang Badar ni untuk jadikan sebagai satu momentum kepada kita dalam berdoa. Jadi setakat mana kita mengharapkan doa kita tu makbul, gaya kita berdoa tu macam mana? Adakah sekarang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amin ya rabbal alamin, kan tinggal. Kadang-kadang ada juga yang jenis berdoa tu, Rabbana ghafir lana wa liwalidina kama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Pernah dengar tak doa macam tu? Sebab kita pun jadi, apa cara gaya berdoa ni kan? Biarlah berdoa ni dengan suara yang jelas. Kalau kita ada makmum dekat belakang, makmum boleh dengar dengan baik kan? Dan gaya tu, intonasi tu mendayu-dayu mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala makbul. Nabi sampai bergegar. Ni kita pula main-main kan? Cara berdoa Nabi, tangan diangkat ke para bahu. Mana kalau angkat begitu tu bukan gaya Nabi lah. Dan dirapatkan kedua-dua tangan ni. Dan ibu jari kedua ni diangkat ke atas. Yang ini jangan tanya. Sebab saya pun tak tahu apa jawapan dia. Kenapa dua jari ni naik? Saya tanya dah beberapa guru yang besar lah kan. Dia kata, buat je lah. Jadi kita, kalau nak siasat sampai tahap tu tak tahu. Jadi ini gaya Nabi, dua jari naik gini, gitu. Diangkat ke paras bahu. Okay. Nabi pernah mengangkat tangan sambil mendongak begitu. Allah suruh tunduk.
Suruh tunduk, turunkan tangan. Kan? Turun wahyu. Saya terlupa ayat Quran tu. Ya. Dan ayat Quran tu cukup cantik berkenaan dengan maksud ayat itu bahawa Allah tidak tuli. Tak payah menjerit-jerit ketika doa. Ya. Jadi untuk rendah saja. Tapi kalau doa dalam perang tu lain. Ya. Doa kita seharian ini, inilah cara dia. Parah bahu, ya, dengan dirapatkan, dua jari ni naik. Gini cara dia. Ya. Apa dia? Tunduk dan tunduk. Bukan dongak. Sebab masa Nabi ditegur itu, dia mendongak dan juga menjulang tangan ke langit. Jadi dia ditegur dengan ayat tu. Saya terlupa ayat tu. Boleh tengok ayat tu dalam Al-Quran. Boleh cari. Turun ayat tu barulah Nabi pun berdoa dengan cara tunduk gitu selalu. Ya. Yalah, langit terbuka tapi kita kena tadah begini. Gitu. Ya. Guru saya, guru pondok saya, salah seorang ni dia kata, berdoa begitu, dia kata, jatuh doa tu. Kan, jatuh doa tu. Jadi sambut, dia kata, rapat tangan. Dia nak ceritanya ni sunnah Nabi bahawa merapatkan tangan. Tiba-tiba kita pula jatuh habis bawah. Dah pernah ni sebelum turun ayat tu. Ya betul. Nabi pernah berdoa sampai jatuh tangan ni. Dan dongak tu lengan baju dia terlurut kan. Sebelum turun ayat tu. Kita ayat tu dia bagi doa yang terbaik. Ya betul. Mana dia cerita sekerat je. Dia cerita sekerat je. Sebenarnya selepas pada ayat itu turun, maka gaya Nabi doa pun dengan penuh santun dan tidak lagi bersuara keras. First time juga. Banyak. Tu kena datang selalu tu. Okey. Dan antara detik Nabi pernah berdoa dengan mendongakkan ke langit ni ialah minta tukar arah kiblat. Jadi tanpa sahabat di belakang ni, makmum di belakang ni sedari bahawa dalam solat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan tolonglah tukar arah kiblat tu. Itu pun Allah suruh tunduk juga, dan jawapan itu ada apabila ataupun dimakbulkan apabila tiba di perkampungan Bani Salamah yang sekarang ini jadi tapak Masjid Qiblatain. Itu dia. Itulah kadang-kadang bila kita pergi umrah, pergi ziarah ni, bila tak menguasai sirah, dia sampai dekat Uhud tadi, satulah duk fitnah ke syuhada Uhud tu kan. Dia sampai dekat Masjid Qiblatain, kebanyakan mutawif dia tak cerita pasal siapa Bani Salamah, siapa Jarir bin Abdullah, dan apakah detik-detik sebelum penukaran arah kiblat itu tadi. Dia tak cerita. Akhirnya dia kata, kita tak ada apa-apa kat sini ya, haji-haji semua, kita untuk solat sunat Tahiyatul Masjid kita naik bas terus. Kata, tak ada apa-apa kat sini, ini hanya tapak pertukaran arah kiblat. La haula wala quwwata illa billah. Sedangkan pertukaran arah kiblat itu adalah detik peristiwa terbesar selain daripada Fatu Mekah. Sebab apa? Baik, nak cerita satu fakta yang mungkin kita jarang mungkit benda ni. Siapa yang bina Kaabah? Ya, Nabi Ibrahim. Siapa yang bina Baitul Maqdis? Masjid Al-Aqsa? Nabi Ibrahim juga. Okey. Mana dulu Kaabah dengan Baitul Maqdis dengan Masjid Al-Aqsa? Kaabah dulu. Ya. Tapi yang jadi arah kiblat mana dulu? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dulu kan? Kemudian dengan doa Nabi SAW, maka ditukarkan daripada Masjid Al-Aqsa ke Kaabah. Jadi tak besar detik sejarah tu. Besarlah kan? Jadi sepatutnya di Masjid Qiblatain ini, kita cerita habis benda tu. Peristiwa tu. Betapa agungnya Kaabah ni tadi, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala tukar arah kiblat itu di 450 km jaraknya daripada Kaabah ni. Nampak ya? Maknanya pusing jarak tu. Di mana? Di Masjid Qiblatain. Saya pergi ke Gua Kahfi kan. Kahfi dekat Jordan. Jadi duk tengok arah kiblat tadi tu. Memang pada masa tu arah kiblatnya adalah ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Rasa macam ya Allah, macam taklah satu perasaan betapa hebatnya tu
daripada mula-mula menghadap, dan memanglah Gua Kahfi itu menghadap ke arah Baitul Maqdis lah. Dan tak jauh pun, Jordan dengan Palestin itu sebelah-sebelah je. Tapi maknanya pusing jauh jarak ke arah Kaabah. Daripada kiblat asal, pusing ke arah Kaabah tadi tu, umpama kata memang menguasai satu dunia. Nak bayang gitu sebenarnya. Tu bila kita duduk di Gua Ashabul Kahfi tu. Ya. Ya, masa dah solat. Nabi terima arahan tu ketika tahiyat awal. Solat asar. Solat asar. Ya. Masa tu Masjid Qiblatain, Masjid Quba sudah diimarahkan. Masjid Quba tadi. Dan Qiblatain dengan Quba tu tak jauh kan? Okey. Tapi nak sampai ke Quba, berita pertukaran arah kiblat tu, dia tak sampai maghrib tu juga. Dia sampai subuh esok. Betapa jauhnya nak sampai ke berita tu. Subuh esok. Sebab itulah ada dalam kalangan beberapa periwayat sejarah mengatakan arah kiblat tu bertukar pada waktu subuh. Sebabnya Masjid Quba esok baru sampai. Maknanya subuh esok. Tapi sebenarnya asar. Salat asar. Ya? Jadi ketika berada di tahiyat awal, maka bila bangkit tadi, tiba-tiba Nabi pusing ke arah Baitullahil Haram, Kaabah, dan Nabi pun mula melangkah. Sahabat-sahabat pun diam, ya, yang berada di belakang Nabi ni diam. Jadi Nabi melangkah, kiranya melalui di celah rakaat pertama, rakaat kedua, sampailah ke rakaat terakhir. Jadi bila dah Nabi betul-betul berada di belakang rakaat terakhir, maknanya Nabi berada di depan lah kiranya, ya. Barulah Nabi membaca Fatihah dan menyelesaikan 2 rakaat lagi. Itu gaya pertukaran arah kiblat. Maknanya kalau saf tu ada 3 lah kita kata, maka saf yang ketiga jadi saf pertama, dan saf pertama jadi saf yang ketiga. Itu detik-detik pertukaran arah kiblat pada lebih kurang 18 bulan selepas hijrah. Okey. Apabila balik ke Madinah, ya, sebab apa? Sebab Nabi SAW ini meraihkan orang-orang Bani Salamah kerana mereka ini betapa sayangnya untuk beribadah di Masjid Nabawi, sehingga nak membeli sebidang tanah di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi supaya dekat berulang-alik pergi ke masjid. Kan? Macam kita lah ni lah kan. Nak cari rumah dekat dengan masjid. Tapi suruh jadi Tok Bilal tak mau. Masalah kan? Tu dia. Saya suara tak sedap lah, apalah kan. Tapi nak duduk dekat masjid. Nak duduk dekat masjid sepatutnya jadilah siak masjid. Siak ni tahu tak siak? Asal usul perkataan siak. S-I-A-K. Siak. Siak. Selalu ikut arahan ketua. Itu namanya siak kan? Waktu besar pahala siak ni. Okey, saja tu kan. Okey, so dia nak beli tanah di sebelah Masjid Ayah ada. Dalam keadaan dia solat hajat, dia bangun untuk dia hajat. Betul, dia bangun masih lagi dalam menghadap ke arah Masjid Aqsa. Tapi dia pusing. Ya. Macam mana? Itulah saya cerita tadi tu. Bila Nabi pusing, maka Nabi pun mula melangkah membelah ataupun mencelah rakaat ni saf pertama. Jadi para sahabat pun bila tengok Nabi dah melangkah begitu, bila sahaja Nabi melewati mereka, maka mereka pun pusing ikut Nabi juga. Dia kekal lah situ. Tak adalah sampai dia bergerak. Tu dah jadi macam apa? Macam budak-budak main tu, main apa? Main pasar ragam tu kan. Jadi orang rakaat pertama tadi, dia faham apabila Nabi pusing badan ke arah kiblat, ke arah Kaabah, Nabi melangkah melalui celah-celah mereka. Bila saja Nabi melewati mereka, mereka pun pusing. Pusing juga tanpa bergerak lah. Jadi saf kekal begitu, sehinggalah Nabi melangkah 1 saf, 2 saf, 3 saf, sampailah ke saf yang terakhir. Barulah Nabi pun berhenti dan meneruskan solat. Baca Fatihah dan sebagainya. Jadi orang yang saf terakhir menjadi saf terawal ataupun saf pertama. Orang yang saf pertama,
jadi saf terakhir pula. Ah. Ah. Nabi belakang lagi 40 gitu. Bila Nabi melewati mereka je, maka mereka pun pusing tanpa bergerak. Macam mana boleh jadi gitu? Sahabat boleh faham. Itulah keistimewaan sahabat. Mereka faham setiap gerak-geri Nabi. Sebab tu kita jangan mengutuk sahabat-sahabat ni. Orang Syiah je kutuk sahabat ni sebenarnya. Kan? Jadi kita jangan kutuk sahabat. Walaupun dalam kalangan sahabat tu jugalah orang yang pernah berzina dan dihukum berjam. Kan? Pada saya sahabat-sahabat ni adalah ini quote unquote ya, adalah generasi mangsa. Mangsa sebab apa? Sebab ke atas mereka lah jadi contoh kepada pelaksanaan hukum tadi. Nampak tak? Boleh faham tak tu? Ya? Apa dia? Iyalah, sebab itu balasan mereka syurga. Ya? Sebab itulah balasan mereka syurga dan Nabi memperakui mereka. Sahabat yang kena sebat pun, yang kena sebat tu, kalaulah non-Muslim, kafir, dia kena sebat ke? Tak kena. Jadi yang pergi menyerah diri dekat Nabi tu, ya Rasulullah aku berzina contoh kan. Takkan dia panggil ya Rasulullah kalau dia non-Muslim? Gatal-gatal pula nak pergi ngaku kan. Bermakna dia Muslim dan dia sahabat. Tetapi janganlah pula buat keluar ayat zaman sekarang ni, sahabat pun zina kan? Sahabat pun curi. Kau faham tak sebenarnya ni? Kau tak faham sebenarnya ni kan? Jadi kalau faham, sahabat inilah yang saya kata tadi menjadi mangsa. Sebab mereka orang mulia yang sanggup dilaksanakan hukuman ke atas mereka dan menjadi contoh kepada kita pada hari ini. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Kalau mau kata saya pula mengutuk sahabat pula. Kita membela sahabat ni. Tiba-tiba kita pula dikatakan mengutuk sahabat. Ya? Begitu. Sahabat yang tak dengar kata Nabi. Sahabat pun tak dengar kata Nabi. Akibatnya telah terbunuh dalam perang Uhud. Kan? Tapi terbunuhnya mereka dalam perang Uhud walaupun tersilap mendengar arahan Nabi, ya, syahid, masuk syurga tanpa hisab. Begitu. Ada seorang sahabat. Ni sahabat juga ni. Ada seorang sahabat ni dalam perang Khaybar dia jumpa satu utas rantai emas. Kan? Dia pun masuk poket. Masuk poket ni tadi bukan nak mengumpul lah ni. Bukan nak mengumpul. Dia memang niat dia nak masuk dalam poket dia lah. Tiba-tiba dia tengah mencari lagi harta rampasan perang. Ada seorang Yahudi ni tak mati rupanya. Dia lepaskan panah sesat. Kena mati situ juga. Sahabat-sahabat yang tengok dia mati kat situ juga. Yang lain-lain ni tadi semua bertakbir. Seorang lagi dah pergi ke syurga. Seorang lagi dah pergi ke syurga. Nabi kata apa? Belum. Dia punya roh dia terapung-rapung lagi. Sebab ada seutas rantai yang bukan hak dia ada dalam tubuh dia. Kan? Ini sahabat lah ni. Kan? Lepas tu, bila cari-cari dalam tubuh adalah seutas rantai ni, Nabi kata kumpulkan. Bukan hak dia lagi pada masa tu. Dan dia pastinya dapat hak lah. Dapat hak macam mana? Pewaris dia dapat bahagian dia. Dapat. Itu sampai ke tahap itu dikaji. Ya, maknanya yang syahid tu jangan ingat mati gitu je. Syahid, keluarga dia mendapat bahagian dia. Tapi soalnya sekarang dia masuk dalam poket tu, belum hak dia. Cari, kumpul, barulah Nabi kata, ya rohnya ke syurga. Kan? Itulah generasi sahabat ni tadi. Okey. Jadi sebab itu, cerita apa tadi? Pasal arah kiblat. Okey. Bani Salamah ni. Bani Salamah ni memang satu bani yang bila ketuanya masuk Islam, semuanya masuk Islam. Dan nak beli tanah di sebelah Masjid Nabawi semata-mata kerana nak pergi ibadah di Masjid Nabawi. Tapi Nabi kata tak perlu. Duduk di kampung kamu mari ke sini, sejauh mana pun setiap langkah tu satu darajah, satu naik pangkat di sisi Allah untuk kamu. Balik naik pangkat lagi di sisi Allah. Dan sebagai gantinya Rasulullah SAW pergi ke Bani Salamah ini, pergi pada pagi, balik dah petang hari, duduk dengan Bani Salamah bercerita pasal Islam. Mereka tanya Nabi dan berjemaah pula Zuhur Asar di sana dan mereka makan-makan serta Nabi kerap kali juga membawa balik lebihan makanan tadi untuk keluarga baginda. Itu kisah yang kita kena cerita dekat Masjid Qiblatain. Kalau tak cerita benda ni, sah memang tak baca sirah. Kan?
Tak menguasai istirahat. Sama juga pergi ke Kornul Manazil. Ya. Pergi ke Kornul Manazil, sekadar kita, inilah kita punya miqat dan sebagainya, contohnya. Setakat tu je ke? Apa kaitan Kornul Manazil dengan Taif? Dan jangan lupa menceritakan tentang penurunan suratul jin ketika berada di Kornul Manazil. Saya tak nak ceritalah di sini sebab tu dah lari daripada topik asal kita, kan? Tapi kena kajilah sampai tahap tu. Bukan main lagi pergi ke Taif, singgah di Kornul Manazil, buat umrah, masuk balik dan sebagainya. Tapi kita terlupa penurunan suratul jin dekat Kornul Manazil. Ya? Dan on the way nak balik tu jumpa pula Hunain dekat situ. Perang Hunain berlaku kat situ, bukan main punya besar juga. Iaitu setelah pembukaan kota Mekah. Ya, barulah kita pun boleh mendekati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mendengar doa Nabi SAW ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Rasulullah, sudah cukup Tuan memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memenuhi janjinya kepada Tuan. Kemudian baginda keluar dari khemah, bergabung dengan pasukan dan memberi arahan supaya memulakan serangan. Dengan suara lantang baginda berkata, demi zat yang menguasai Muhammad, sesiapa yang berperang pada hari ini dengan sabar, hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, terus berada di medan perang dan tidak melarikan diri, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Sebab itulah Ahlul Badar mendapat tempat istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Badar ini, istilah Allah ni kita panggil veteran perang Badar lah. Ya. Sehingga kan bila Nabi nak menghukum salah seorang daripada Ahlul Badar ini, pun Nabi berfikir, mungkin ada sesuatu isyarat daripada Allah Ta'ala kepadaku melalui dia, sebab dia ni Ahlul Badar. Ahlul Badar tak mungkin menjadi munafik. Kisah siapa? Kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam masa pembukaan kota Mekah, telah tertulis satu surat kecil kepada keluarga dia di Mekah supaya berjaga-jaga kerana Nabi akan menyerang Mekah. Ya? Jadi, bagi Sayyidina Umar ini sudah pengkhianat. Memang pancunglah, kata Sayyidina Umar. Ya? Tapi kata Nabi, setelah Nabi termenung seketika, Nabi kata, tak apa, Hatib ni Ahlul Badar. Mungkin ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi isyarat kepadaku, dan dengan apa perbuatan Hatib ni tadi. Jadi ada isyaratnya, ada pengajaran yang kita kena kaji dan sebagainya. Ya? Itulah istimewanya Ahlul Badar ni tadi. Dan Nabi mengambil segenggam pasir, lalu Nabi lemparkan pasir ni tadi, dan tidak ada satu ke arah musuh, dan tak ada satu orang pun musuh yang mata mereka tak terkena dengan debu-debu pasir yang dilemparkan oleh Nabi SAW itu tadi. Walaupun pasir itu hanya segenggam. Dan inilah ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar itu ketika kamu melempar, melainkan Allah yang melemparkannya, yang menyampaikannya. Di sini kaitan sekali lagi dengan doa. Ya. Jadi kita berdoa dengan tulus hati, walaupun benda ni mustahil berlaku, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tak ada yang mustahil. Ada seorang hamba Allah ni, dia berdoa, isteri dia dah kanser tahap 4. Ya, isteri dia dah kanser tahap 4, dan doktor kata dah tak ada harapan dah sebagainya. Tapi dia kata kalau berdoa macam mana? Dia tanya seorang guru dia lah. Dan saya pun kebetulannya berguru dengan guru ni. Dia kata, ya, berdoalah. Dia berdoa sampai ke tahap pada malam itu, ya, pada malam isterinya dah kritikal lah. Berdoa sampai tersembul dia punya gigi palsu lah. Maknanya betapa sebabnya dia, kan. Lepas tu baru dia tersedar. Dia tersedar masuk subuh dah. Pagi itu doktor kata ada satu kelainan. Dia telah memberikan efek kepada ubat tadi. Telah memberikan tidak balas kepada ubat tadi. Dan duduk tak lama, kansernya semakin surut, dan pulih. Survive dia. Kan? Ini satu keajaiban doa yang pernah saya temui lah melalui guru saya. Jadi isterinya pulih balik, jadilah salah seorang cancer survivor dan sebagainya. Kan? Maknanya tak ada yang mustahil dengan doa. Melainkan Allah kata, dah cukup setakat ni. Mati itu dah ketentuan, cukup. Maka tak boleh nak kata pun,
Jadi kalau sampai tahap penyakit yang dah kritikal dah pun, dah tunggu masa pun, boleh pulih dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdoalah. Jangan putus asa dengan berdoa. Ya kan? Ada orang putus asa dengan doa. Tak mustahil. Ya, begitu keadaannya. Baik. Kemudian baginda keluar dari khemah, okey. Kemudian keberanian baginda juga jelas terlihat sewaktu perang Uhud. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Madinah, baginda berkata, hendaklah kalian bertahan sahaja di dalam kota. Biarkan mereka masuk ke dalam Madinah, namun hendaknya tempat yang mereka masuki adalah tempat yang paling sukar medannya, dan apabila mereka memasuki kota kita, maka kita perangi mereka. Pimpinan kaum munafik, kompleks. Uhud ni sejak dari awal dah kompleks sebenarnya, ya. Nabi dalam keadaan tentera musuh, tentera Quraisy datang dengan 3,000 orang. Nabi dah nampak dah benda ni agak mustahil kita nak menang. Agak mustahil. Sebab tentera muslimin pada masa itu pun betul berkembang, meramai, tapi ramai pun dah ada elemen-elemen yang tak sihat. Nabi sedar benda ni. Nabi tahu. Tapi nak cerita susah. Iaitu elemen apa? Elemen kaum munafikun. Dah mula. Munafikun ini, timbul munafikun apabila geng-geng Abdullah bin Ubay ni masuk Islam. Isytihar masuk Islam. Sebenarnya tak masuk pun. Itu dia. Jadi masa perang Badar, mereka belum isytihar masuk Islam. Sebenarnya mereka masih belum isytihar masuk Islam, dan mereka hanya mengisytihar masuk Islam selepas Nabi balik dari Badar. Jadi isytihar Islam. Di situlah bermulanya detik-detik terjadinya golongan munafik, musuh dalam selimutnya tadi. Jadi apabila seseorang itu dah mengisytiharkan Islam, kita tak boleh sama sekali menuduh dia tak ikhlas ke, munafik ke apa, tak boleh. Bukan senang nak menyebut kalimah itu. Apatah lagi nak kata dia ni sebenarnya kafir. Saja je ngaku Islam ni. Lagilah tak boleh. Maka sebab itulah Nabi SAW mengajar kita prevention. Berhati-hati. Cakap-cakap mereka ni jangan ditelan separuhnya. Kaji dulu dan sebagainya. Tabayun. Sebab itulah disebut wa in ja'akum fasiqun. Fasiq. Ya. Binaba'in fatabayanu. Fasik tu siapa? Bukan nak suruh kita tuju atas muka seseorang ni. Ni golongan fasikun ni. Kan. Dia masalahnya bila dia baca Quran, dia mula tuju ke orang. Dia tak nampak ke dia seorang. Kan. Semuanya orang saja. Kan. Dia tak nampak bahawa dia orang tu 3 jari ni ke dia. Sayyidina Umar bila baca satu ayat Quran mula berkoreksi diri. Akukah golongan ini? Itu beza Sayyidina Umar. Kan? Dan Sayyidina Umar ini pula memang dia keras ketika berada di bawah pimpinan. Ketika dia berada di bawah Rasulullah SAW, dia nampak keras dia tu sikap dia. Ketika berada di bawah Abu Bakar, dia juga memang nampak keras. Tapi bila dia jadi pemimpin, dia banyak tasamuh dia pula, tuan-tuan. Nak memahami sahabat-sahabat ni. Ni cuba cari. Baru ni saya jumpa. Tapi itulah sayangnya, terbitan dah cantik. Cuma tak disebar luas. Tulisan Abbas, Mahmud Abbas Al-Aqad. Mahmud Abbas Al-Aqad. Ya? Okey. Ataupun Abbas Aqad lah. Ya kan? Dia menulis buku-buku yang membuka minda saya terhadap mengenali watak-watak sahabat ni. Dengan tajuknya Abqariyah. Abqariyah ni apa dia? Keintelektualan. Umar, Abu Bakar, Rasulullah, dia tulis semua ni. Bagaimana cerdiknya mereka ini. Gitu. Ya. Jadi antara yang saya ternampak bahawa ni, dalam satu majlis, dia bagi hadiah buku tu, bertajuk Keintelektualan Umar. Saya pun, kenapa tak dapat kat aku buku tu? Dia jadikan buku cenderamata. Jadi terbitan salah satu jabatan agama. Terlepas, saya ingat, dah bila kita majlis-majlis ni, mata kita jenis buku liar tu, terus tengok tu kan. Meliau terus tengok buku. Tapi tak dapat buku tu. Jadi saya nak tahu kat mana penerbitan dia tu. Sebab dia bersiri. Cuba cari, saya rasa Indonesia dah ada. Ya? Keintelektualan, Umar, Abu Bakar, Ali, semua tu.
Ya, Al-Baqariyah tajuk dia. Boleh carilah dalam mana-mana web, kalau ada beli. Ya. Sebab saya baca versi asal itu pun sudah membuka minda bagaimana Omar mengimbangi sikap dia yang memang tegas kepada yang tasamuh, yang bertolak ansur bila dia menjadi pemimpin nombor satu. Itu bezanya bila kita ni berada di bawah pimpinan, kita mungkin boleh tunjuk sikap kita yang asli, yang sebenar. Tapi bila kita dah jadi pemimpin nombor satu, maka tasamuh yang sepatutnya, ataupun tasamuh ni tolak ansur, ya, yang mesti menjadi hiasan diri kita sebenarnya, ya. Jadi sebab itulah dalam perang Uhud ini masuk orang-orang munafik dengan ramainya masuk Islam, tapi tak Islam dengan sebenar-benarnya, dan mereka inilah yang telah menjadi jarum dalam duri dalam daging, ataupun gunting dalam lipatan dan sebagainya, ya. Jadi kalau nak faham tentang asal usul golongan munafik dan juga perang Uhud kesannya ni, kena baca tafsir surah Al-Munafikun daripada Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, kena baca kat situ. Itu pun boleh membuka minda kita sebab kompleks sebenarnya. Jadi saya nak cerita ringkas secara mudah begini. Jadi dalam perang Uhud Nabi dah nampak bahawa kita ni sukar untuk menang. Maka lebih baik kita bertahan dalam kota Madinah saja. Kota Madinah ni pula dia dibina rapat-rapat. Rumah-rumah tadi rapat-rapat. Jadi Nabi kata biar mereka masuk ke laluan yang paling sempit, yang paling sukar. Masa itulah kita hujani mereka dengan panah, dengan lembing, tombak dan sebagainya. Jadi cadangan Nabi itu kiranya dah sophisticated, kan? Dan orang-orang munafik pula cepat-cepat setuju. Sebab tak payah keluar rumah, berperang dalam rumah. Kan? Pakai plekat baju paroda je, kan? Ready dengan panah je. Jadi dia sukalah lagu tu, kan? Tiba-tiba golongan yang muslimin yang hakiki ni tadi, yang sebenar, yang mukminin ini, mereka kata, ya Rasulullah, itu bahaya. Baiklah kita bertahan di luar tanah haram Madinah ini, iaitu di luar daripada Uhud. Bila undi-undi, maka semuanya bersetuju bertahan di luar. Jadi sekarang ni dalam perang Uhud ini mengajar kita sebenarnya jangan kita teruja dengan sokongan. Sebab yang menyokong tu belum tentu ikhlas. Kan? Dan jangan juga kita membenci golongan yang anti ataupun kritik kita. Sebab kritik mereka itu mungkin kritik yang ikhlas. Itu, dan Nabi tak larut dengan mereka, tak larut. Kan? Jangan kata Nabi larut pula, tak ada, kan? Nabi tahu siapa yang menyokong Nabi tu, ya. Sebab dalam perjalanan nak menuju ke Uhud tadi, yang inilah, golongan inilah yang duk bengkak, tak puas hati sebab Rasulullah keluar ni. Dia tak keluar, nampak sangat dia munafik. Jadi kena keluar. Jadi dia duk cari isu juga sebenarnya, isu supaya dia boleh mufarraqah, dia boleh meninggalkan pasukan. Tiba-tiba muncullah satu isu yang tak patut jadi isu. Apa dia? Orang Yahudi nak masuk dalam pasukan tentera Uhud ni tadi. Nabi tak benar. Nabi kata, kita dah ada perjanjian, orang Yahudi jaga kampung Yahudi, jangan diceroboh musuh, balik, jaga kampung kamu. Kami, tentera-tentera regular ni, tentera federal ni, ini tugas kami. Balik. Nabi bertegas tu pada perjanjian. Perjanjian di mana? Sahifah Madinah. Kat situ. Dia duk pusing, tak puas hati. Kenapa mengenepikan, mengkelaskan, ini puak Yahudi tak boleh jadi tentera negara dan sebagainya. Kenapa ini tak kena, Rasul? Tak kena. Sebab mereka juga ada perjanjian dengan kami dan sebagainya. Dia duk pusing. Pusing. Rasulullah buat pekak je. Buat tak tahu je. Akhirnya 300 orang ni mufarraqah. Dan 300 orang ni lah yang menyokong Nabi masa syura tentang di mana tempat nak berperang ni. Kan? Jadi komplek yang dah ada kat situ. Jadi sebab itulah apabila berlaku pecah perang, umat Islam diuji pula dengan kemalangan yang cukup besar sehingga kan mati sampai 70 orang syuhada, kan? Dan berlaku pula insiden turun dari bukit Ainain tadi itu. Ini semua ni adalah pengajaran-pengajaran dan mutiara-mutiara bagi mereka yang nak menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai model, sahabat-sahabat itu sebagai penghurai kepada model ni tadi. Gitu, ya. Jadi itulah beraninya kita. Berani apa? Berani buat keputusan, berani menilai, tetapi berani juga bertindak
kena pada tempatnya. Ada kalanya ya. Nak bercakap yang benar pun, yang betul. Percakapan kita ni betul. Kan? Tapi adakah sesuai pada masa itu kita cakapkan? Kita tuturkan. Kan? Tak sesuai. Kalau tak sesuai, baik kita diamkan dulu. Contohnya, apa dia? Dalam solat. Dalam solat, pernah terjadi satu ketika para sahabat menegur seorang sahabat yang terbersin. Yang terbersin tu tak ada masalah, terbersin. Tiba-tiba dia sebut Alhamdulillah. Sahabat seorang lagi ni jawab Yarhamkallah. Latah kan? Jadi nak tegur macam mana pada masa itu? Maka mereka pun membunyikan tepukan tadi. Tepuk tangan mereka. Sekali seorang kan? Prak bunyi tu. Maka sahabat ni pun terfikir. Apalah salah aku tadi, menyesalnya aku dan sebagainya. Dan kemudian Rasulullah SAW boleh tegur dengan memberitahu bahawa batal solat sesiapa yang menyebut selain daripada hubungan bacaan dengan Allah SWT. Itu sepatutnya Rasulullah sebut kan. Sebab itu kebenarannya. Tapi cara Rasulullah sebut macam mana? Dia tak sebut sesungguhnya batal solat orang yang bercakap di luar daripada solat. Tapi Nabi sebut apa? Sesungguhnya dalam solat itu adalah ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dan zikir. Nabi kata kan. Jadi Yarhamkallah ni tadi, itu dia sebenarnya dah jadi percakapan manusia ke manusia. Batal. Jadi Nabi tak sebut begitu. Sebab kalau Nabi sebut begitu, Nabi akan terlibat dalam kutukan yang beramai-ramai, kutukan berjemaah. Istilah budak-budak lah sekarang ni jadi bahan orang kata. Kan? Tapi Nabi tak sebut benda tu, tak payah sebut pasal hukum. Nabi sebut pasal dalam solat itu adalah ayat Quran dan juga zikir-zikir yang maksud. Itu contohnya kan. Jadi sebab itu beranilah kita untuk bertutur yang benar, tapi berani juga memilih bila masa yang sesuai. Bila masa yang sesuai yang tadi. Sebab tu bab berani ni agak kompleks sebenarnya kan. Dia tidak semudah berani. Macam mana berani? Pergi perang tak. Pergi perang berani jadi Kuzman. Kuzman. Ingat watak ni bernama Kuzman, dan pada saya Kuzman ini Yahudi, bukannya Arab Muslim lah. Kuzman ini dia berani berperang dalam medan Uhud ni bermati-matian dan mati dalam medan Uhud. Tapi Nabi kata apa? Paginya berperang jihad, petangnya mati kafir. Nabi kata. Kuzman namanya. Ya. Macam mana dia mati? Dia mati bunuh diri sebab tak tahan, sakit sangat dah, tak mati-mati juga. Jadi senang pun dia pun tikam diri dia dengan sebilah anak panah. Yang menjadi saksi adalah Abdurrahman bin Auf. Tuan-tuan. Itu kisah-kisah dalam perang Uhud. Ya tak? First time dengar? Of course first time. So, ini anekdot, ya. Tak ada masalah. Memang kita kena sebut gitu. Yang menjawab tu. Sama juga gini. Guru saya pernah mengingatkan saya dan juga murid-murid yang lain, bila kita habis baca surah Watin tu, kan, kita baca bala wa ana laka minasyahidin kan. Jadi bala tu maknanya bahkan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Soalan tu, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim kan. Jadi kita pun jawab bala wa ana minasyahidin. Ni dah. Jadi sekarang ni, adakah bala tadi nak jawab imam ke apa? Kalau jawab imam, batal kita. Kan? Jadi kita jawab kalamullah, maknanya kita jawab Allah. Baru tak batal, barulah sunat. Gitu. Ya? Jadi ini antara halusnya dalam kita beribadah ni tadi, supaya kita tidak terlanjur bertutur di luar daripada perkara-perkara yang solat. Wallahualam. Sekadar itu saja pada pagi ni. Ya. Kena belajar lah. Yang penting belajar. Okey, saya ada mesyuarat dekat Jai. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.